tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi di dalam siri penghayatan Ramadan kita dengan tema kita Ramadan Menjana Insan Bertakwa. Jadi kepada rakan-rakan, kepada semua yang bersama dengan kita di tapak Jasin Daily, kita bersiaran dari studio Facebook, studio di Majlis Perbandaran Jasin. Bersama dengan saya, di sebelah saya ialah saudara Suhaizan. Apa saja tak nampak saya. Tak nampak lagi. Okey, saudara Suhaizan, dan juga bersama dengan kita ialah tetamu pada petang ini, iaitu Ustaz Hashimi yang tak asing lagi, kita memang dah kenal dah ni. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang bertajuk tentang sabar. Okey, jadi sebelum itu kita ucapkan syukur alhamdulillah di atas kata apa, kita catatan COVID-19 semalam, apa tu, kes terbaru dah turun kepada 16 orang. Jadi kita harapkan momentum ni terus kata apa, terus menunjukkan tanda-tanda yang positif supaya kita dapat kembali ke tempat bekerja, bersekolah dan juga meneruskan kerja-kerja seperti biasa. Jadi anda boleh kongsikan. Terima kasih kepada Walid Rizwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, baik, jadi kita tanpa membuang masa, kita teruskan. Dan sebelum kita meneruskan dengan Ustaz Hashimi, kita juga maklumkan bahawa sebentar lagi kita ada 2 slot ini, iaitu yang pertama dengan Ustaz Hashimi, program penghayatan Ramadan, dan yang kedua ialah bersama dengan kita punya pengarah Cik Ezina Elias untuk sesi info netizen. Jadi kita tanpa membuang masa, kita teruskan bersama dengan Ustaz Hashimi menceritakan tentang bab sabar. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وذخرنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang saya muliakan Al-Fadil Cikgu Nasa dan Abang Suhaizan selaku daripada Pancawarisan kalau tengok Pancawarisan ni macam pendekar lah okay. Baik. Dan tidak lupa kepada penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama hadir mendengar satu sesi peringatan untuk diri saya dan kita semua
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, manfaat yang berterusan, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita petunjuk yang berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah berada di dalam penghujung 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan, dan Ramadan akan meninggalkan kita tidak lama lagi, dan janganlah jadi orang yang rugi. Masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapat apa-apa keredaan, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada masa lagi, dan antara ganjaran yang sungguh hebat, dan sebahagian pandangan menyebutkan bahawa Lailatul Qadar itu tidak ada pada umat yang terdahulu, umat yang lain. Ini kelebihan umat Nabi SAW. Hendaklah kita buru, dan kita akan nanti sampai tajuk ini dengan penceramah yang lain, dan saya nak sebutkan pada hari ini adalah bab sabar. Dan apa itu sabar dah. Jadi kalau dari segi bahasanya, sabar itu disebutkan sebagai al-habsu. Al-habsu iaitu menahan diri, penjarakan diri. Penjarakan daripada apa? Dari segi syaraknya pula, iaitu kita nak penjarakan diri kita, kita nak tahan diri kita daripada 3 perkara. Ini termasuklah juga saya nak sebutkan terus berkenaan tentang jenis-jenis sabar. Jadi bila sebutkan tadi menahan diri daripada 3 perkara, yang pertama tahan diri daripada ketaatan kepada Allah. Jadi mungkin ada orang tertanya-tanya, kenapa nak kena sabar pula? Taat pada Allah kena sabar. Dan yang keduanya, menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, kita kena tahan diri daripada takdir Allah yang kita rasa pahit, yang ini musibah yang kena pada kita. Dan inilah 3 jenis sabar yang disebutkan, dibicarakan oleh para ulama. Jadi saya nak sebutkan yang pertama tadi, tahan diri daripada 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kita nak buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena sabar. Kalau tak sabar, tak buat. Kan? Jadi sabar dalam ketaatan, iaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Satu persoalan, senang ke nak puasa? Nak sabar daripada makan, nak tahan diri daripada makan minum daripada pagi sampai ke masuknya waktu subuh, sampainya tenggelam matahari masuk waktu maghrib, senang ke? Susah. Jadi nak bangun solat subuh, senang ke? Susah. Ada orang sahur pukul 3, subuh tak sembahyang. Berat sungguh kan? Itu berat tu. Jadi nak ceritakan ini sabar. Kalau tak sabar ni, memang kita tak mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada orang pula kata, tu sabar lah tu Ustaz, sabar je dia makan bulan puasa. Itu sabar yang salah lah. Itu kacau. Itu sabar yang tidak menepatilah pengertian yang dimaksudkan. Jadi bila sebutkan tadi sabar dalam ketaatan, memang kita tahu bahawa ibadah ni adalah satu perkara yang memberatkan, perkara yang menyulitkan seseorang. Jadi jelah kena bangun pagi, tinggalkan, kalau solat subuh tadilah, kena tinggalkan keenakan tidur bersama dengan bantal 7 bintang 7 bintang kan. Kan yang dengan peta dunia pun ada kan. Jadi kalaulah seseorang itu tidak sabar, dia tidak dapat kekuatan time itulah badannya rasa berat, rasa malas rasa letih. Jadi nak macam mana ni? Memang syaitan ni dia dah rajai diri kita, dia dah bisikkan pada diri kita ni selama 11 bulan. Jadi bersendirilah kita sekarang ini dengan nafsu diri kita. Jadi nak lawan tu bukan senang tu. Kau tak betul-betul sabar tu kan. Tengok bazar Ramadan ni kan,
Bazar Ramadan tak ada. Bazar Ramadan tak ada. Cuma ada juga kan dah dibenarkan orang berniaga-berniaga tepi jalan tu, baguslah. Tapi itulah pukul 12 dah berniaga kan. Menu online Ustaz. Kau ni sekarang tengok menu online. Menu online okey, tapi pergi beli pukul 12 tu kurang okey lah. Itu kita takut kita kurang sabar kita kurang sabar tengok air. Aduh sedapnya air jagung ni tak. Baru pukul 2.30 pula tu. Betul. Pukul 2 dah beli. Rasanya nak buka nanti dah tinggal plastik dah kan. Kalau tak sabar. Jadi nak sebutkan sabar dalam ketaatan itu adalah suatu perkara yang perlu. Jadi kita lihat lagi ketaatan yang lain. Antaranya nak keluar zakat. Kalau tak sabar, tak jadi kita nak buat zakat ni. Ya betul. Sebab apa? Zakat ni duit kita. Penat aku kerja. Ya. Pagi, petang, siang, malam sampai tak balik-balik, cukup setahun tu haul. Lepas tu nisab dia, timbangan dia cukup. Aku kena keluarkan pula senang kira 2.5% untuk orang yang 8 orang tu, untuk asnaf. Asnaf yang 8 betul. Jadi kalau tak betul-betul tu, aku kerja dia ambil duit aku tau. Hilang kata-kata. Beratnya hilang aku punya duit. Tapi memang kata zakat ni alah sikit Ustaz, 2.5%. 2.5% tu yang orang tak sabar tu. Fikirlah kalau kata gaji 100,000 setahun, 2.5% 2,500. Dia kalau 2.5% daripada 1 juta banyak tau. Banyak. 25,000. 25,000. Tapi kalau kita tak nak rasa galat, kita kena tengoklah baki yang kita dah ada tu. Betul. Maksudnya 25% kita dah keluarkan, baki yang ada pada kita tu banyak lagi. Berapa persen lagi? 97.5 kan. Tapi itulah 97.5 tu dah habis pula. Itu kita lah yang gagal mencorakkan. Cuma nak sebutkan haji juga kita kena sabar. Kita tak pasal-pasal kita kena pergi pula keluarkan duit kita bersusah payah, berimpun ramai-ramai, kena queue lagi, kena mohon lagi. Betul. Jadi kesabaran ini perlu ada pada diri orang beriman. Bila ada, dia pasti akan lakukan. Sebab dia nak mendapat balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan yang kita sebutkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran kamu, dan tetapkanlah diri kamu bersiap siaga, bersedia kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang beruntung. Jadi berkaitan dengan 4 perkara yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu yang disebutkan sebagai sabiru, dan sabiru, rabitu dan taqwa tadi. Bila sebutkan sabiru itu nak menahan diri daripada maksiat. Jadi nanti kita akan sebutkan maksiat pula kena sabar juga kan. Dan kemudian bila sebutkan sabiru, ia bererti menahan diri daripada melakukan ketaatan. Dan rabitu adalah banyak melakukan perkara-perkara kebaikan. Sabar dalam kita nak buat kebaikan ni, kena sabar. Sebab macam inilah orang buat baik dia kata macam-macam pula kan. Cabaran. Orang buat jahat tak ada orang nak kata pula. Padahal yang melakukan kejahatan terang-terang tu lah kita kena kata dia. Yang tu yang kena tu. Yang selamburnya tak puasanya contohnya lah. Yang selamburnya tutup auratnya, itu kita kena tegur lah secara terang-terang, sebab maksiat dia terang-terang. Tu macam kata bazar Ramadan bila tak ada tu, selamat mata kita Ustaz. Betul kan, sebab kadang tak tahu nak tengok mana, juadah ke tengok peniaga. Tetamu lagi satu hal ya. Okey. Jadi bila sebutkan tadi, sedangkan takwa yang sebutkan dalam ayat surah Al-Imran ayat 100 tadi adalah mencakupi seluruh perkara itu. Maksudnya orang yang bersabar itu dia akan bertakwa. Dia adalah sabar itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa mesti bersabar.
Okey. Jadi bila kita sebutkan tadi, kenapa kita perlu sabar dalam nak lakukan ketaatan? Sebab ketaatan itu boleh membebankan diri seseorang. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Kesabaran untuk apa? Untuk solat. Ya, betul. Solat. Untuk solat. Kerana apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk, yang ingat pada Allah Taala. Jadi orang kalau ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila sampai berlalu waktu solat, resahnya rasa hati dia. Bilalah kalau dalam perjalanan ni, bilalah nak jumpa R&R, aku nak berhenti. Jadi kita ni pun, kalau yang dulu saya pernah belajar di Kelantan tu, pemandu bas kena berhenti. Kau tak solat itu pasal kau lah kan. Tapi saya sukalah, kita Melaka ni ada syarikat kenderaan Aziz, masih ada lagi, mudah-mudahan. Jadi kita doakan dia syarikat negeri Melaka tu kan, orang Jasin kan, terus berkembang maju. Sebab saya suka naik bas dia kan, promosi sikit kan, walaupun tak ada komisen tak apa. Dulu time sekolah dulu, Pak Mail tu kalau siapa ingat Pak Mail, itu paling laju sekali. Okay. Okay. Jadi dia kalau jalan jauh tu, yang ada ke Pantai Timur, dia pergi Kelantan lah, dan saya difahamkan sampai Pekalan Kubur Betul. Jadi saya sukalah, bagulah pemandu dia akan berhenti solat subuh. Kita pun dan adalah pengalaman juga sehingga sampai kena tinggal pun ada. Pernah sekali. Yalah, orang yang turun tu tak apa nampak kan. Jadi dia kira-kira agak dah cukup, tertinggal pula saya. Tapi itu tidak menjadi suatu perkara yang besar. Yang paling mustahak sekali berhenti, sebab ada bas yang tak berhenti. Jadi kalau tak berhenti mana-mana lepas ni waktu solat sampai habis waktu tak nak berhenti pemandu tu, laporkan kepada JPJ, kepada polis, kepada mana-mana agensi yang terlibat. Kerana ialah nak sebutkan bahawa itu adalah hak kita untuk kita mengundangkan ibadah di dalam negara kita sendiri, negara Islam kan, negara umat Islam. Sekarang ni kita ada jabatan netizen Makcik Bawang. Jabatan netizen adu kat dia. Bawang Ranger. Bawang Ranger pula. Baik. Okey, yang keduanya ketaatan yang kita rasakan berat tadi, kerana ketaatan itu dia hampir sama beratnya seperti mana kita nak meninggalkan maksiat. Jadi nak buat ketaatan tu pun payah, nak meninggalkan maksiat itu pun payah. Jadi bila kita sebutkan yang kedua tadi, sabar menjauhi maksiat, ingatlah bahawa jiwa seseorang yang hebat itu, dia akan dapat menahan dirinya daripada melakukan maksiat. Sebab apa? Jiwa ni, nafsu ni, dia akan membawa mengajak diri kita kepada perkara-perkara yang jelek lah, perkara yang buruk kan. Jadi diri iman kita tu, tugasnya untuk melawan, menahan diri kita daripada nak melakukan perbuatan yang buruk, daripada melihat ke perbuatan, bercakap dalam hati. Kadang ada orang, ialah kita bila sebutkan dalam konteks puasa ni, puasa ni segenap anggota kita puasa. Tadi bazar Ramadan dah tak ada selamat mata kan. Jadi dah tak boleh berkumpul ramai-ramai, dah selamat telinga. Sebab kadang kumpul ramai ni biasalah kan. Bawang Ranger lah, dia lagi Bawang Ranger. Kau tengok tu bos kan, cerita pasal bos lah kan, cerita pasal budak baru masuk lah kan. Dia mencakupi satu dunia. Mencakupi satu dunia kan, macam-macam kepakaran. Jadi bila kita contohnya lah nak meninggalkan, hari ni banyak orang viralkan berita palsu baru ni ada orang kata dekat KFC Jasin ada macam-macam kena COVID pula kan. Takut nak minta KFC, kesian bisnes KFC kan. Ada yang dia lalu depan KFC tu, dia lencong sampai nak masuk tempat parking. Punya risau. Betul. Itu okey kalau masuk sungai tu kan. Ni atas jembatan Tok Senara kan. Apa faedahnya kan. Sungai Parang Sepulali. Baik. Jadi kita sebutkan tadi bahawa macam mana diri orang tu, dia
dia berkobar-kobar untuk menyampaikan maklumat. Ini berita sensasi. Betul. Dan dia ni tahu. Barangkali kalau dia tak tahu disebabkan kejahilan dia kena bertanggungjawab juga. Kerana ajaran agama mengajar kepada kita supaya kita semak dahulu. Tak boleh macam orang meninggal kan. Suka ni kadang orang belum meninggal kata orang dah meninggal kan. Betul kes almarhum Ustaz Ismail Kamus kan. Betul. Pastikan maklumat tu. Kalau kata dia masih ICU. Ya betul. Jangan dia ICU kata kan. Sebab kita ni pun yelah, kalau terdengar tuan badan tu kecil hati dia kan. Betul. Yang lagi saya risau lagi orang ziarah tu. Datang ziarah kata dah meninggal, ada lagi sihat. Tak takut orang ziarah pula mati. Terkejut. Mati terkejut. Kita tak nak begitu. Baik. Jadi kita kena tahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan tadi. Jadi jari ni, tahanlah jari ni. Sabarlah aku. Kalau aku dapat bersabar selamatkan jari aku daripada blasting, viralkan benda-benda yang palsu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang baik pada kita. Jadi bila kita tinggalkan maksiat ni sebenarnya dapat pahala. Tinggalkan maksiat dapat pahala. Dia rasa nak buat tapi tak nak juga, dia tahan diri dia kan. Dia sebagaimana kita betul pernah dalam sesi kita ni yang betul bertaubat kan. Maksudnya meninggalkan dosa-dosa. Betul, kita kena tahan diri kan. Tahan diri. Jadi kalau dan sabar ni yang sebelum kita buat kalau dah terbuat tu kena bertaubat lah. Ni sebelum nak antoh tak nak. Sabarlah. Aku tak famous pun tak apa. Allah Ta'ala kenal aku kan. Orang tak kenal tak apa. Jadi begitulah kalau kata kita nak tengok macam orang tengok ni nak bagi pusaka ni, time ni lah aku nak bulut banyak. Cuma kalau dia sabar kan, perkara tu dia tak ambil. Tak apalah, aku ikutlah undang-undang. Kalau inilah bahagian aku ambil lah. Dan kalau kita lihat dalam satu hadis yang menarik berkaitan tentang 7 golongan yang mendapat payung daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya adalah seorang lelaki yang dia ni diajak berzina. Dengan orang yang cantik, yang ada kedudukan. Tetapi dia menyatakan bahawa inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Kalau tak sabar tadi, tak sempat suruh kan, tak sempat ajak, baru dia kenyitnya. Jadi ini dah sampai maksudnya. Dan orang yang seperti ini dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar nanti, pada mahsyar. Begitu hebatnya. Sebab dia dapat sabar, dia dapat tahan diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebutkan tak kira apa-apa dosa yang lain, kadang kena sabar diri dia daripada nak mencuba benda-benda yang haram dan sebagainya. Dan yang seterusnya, ini adalah sabar yang biasa orang faham. Yang dua tu jarang orang tahu. Kan, yang dua ni, kau sabarlah bila kau terima takdir yang pahit, musibah. Ada orang ingat sabar tu itulah sabar pada musibah. Tidak. Sabar tadi saya sebutkan, kupasan dari para ulama ada 3. Sabar nak buat baik, sabar nak tinggal maksiat, dan sabar pada takdir. Dan benda takdir ni kita tak mampu nak menghalangnya kerana ia adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa nak menjadikan sesuatu. Jadi kalau katalah kita nak, Allah nak berikan apa-apa saja musibah, terserahlah pada Allah. Kita siapa? Kita hamba Allah. Hamba Allah kerjanya sabar, dan dalam sabar itu sendiri sudah ada redha. Jadi nak tahan diri macam mana? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan perkara yang menyakitkan diri kita, itu memedihkan kita, pahit sungguh, kita kena tahan pada hati kita kena tahan daripada kita mempertikaikan apa yang berlaku. Dan diri tubuh badan kita jangan nampak gelisah seperti tak menerima pula. Disebutkan dalam hadis, orang yang meratap ketika kematian itu antara perkara termasuk di dalam dosa-dosa besar.
Dia meratap jenis macam mana? Dia menampar tampar muka. Yang terbaru ni siap boleh menari tu Ustaz. Yang itu terlalu gembira tu tak tahu itu saya tak tahu dapat pahala ke dapat dosa tu. Itu tak tahu. Saya pun nak komen dah jadi trending pula kata. Kan bila orang apa tu meninggal dijoget-joget kan pula dekat keranda tu kan. Kanda tu. Tu dalam tu memang ada orang ke apa? Tak tahu dah nak. Takut orang yang keluar, orang yang dalam keranda tu keluar yang joget tu pula tu dalam. Kan? Dia pukul dia. Cumanya kita bila sebutkan tadi pada diri kita tidaklah sampai mengoyak-ngoyakkan baju, menampar-nampar muka. Dan begitulah daripada lisan kita, jangan sampai ucapkan kata-kata yang seolah-olah mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kecewa. Betul lah, kenapalah Allah Taala buat begini kan? Kalau macam ni mati, aku nak matilah. Sampai macam tu cakap. Ada orang sehingga kan ni bab sabar kepada takdir ni satu benda yang penting. Betul. Bila kita faham hakikat ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa atas melakukan apa saja yang dimahu, kita akan redha pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Ya, betul. Sebagai contoh, ada seorang ni saya pernah dengar cerita lah, seorang perempuan ni dia nak murtad. Disebabkan dia tak puas hati pada dirinya itu mengapa suami dia mati mengejut. Pasal mati mengejut dia. Pasal dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima sehinggalah dia nak keluar daripada Islam. Dia kata tak adil, Tuhan buat macam ni, Tuhan tak ada apa semua. Jadi inilah hakikat. Kalau kita tahu Allah Ta'ala berkuasa buat apa sahaja yang dia mahu, itu adalah terpulang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita pada apa yang Allah Subhanahu Wa apa yang kita mampu. Mungkin ada orang bila Allah Ta'ala uji dengan satu ujian dia tak mampu, tapi ditimpakan ujian itu pada orang yang lain dia mampu. Ada orang yang tinggal sebatang kara tak, semua anak beranaknya meninggal dunia. Jadi kalau kena mungkin pada kita tak termampu, tapi pada simpulan itu mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah Ta'ala dia boleh bertabah. Betul, dia boleh bertabah. Jadi inilah ujian seseorang, kita kena ingat tak sama. Macam kita punya ujian Ustaz, ujian kita masa awal-awal siaran kita dulu kan. Betul. Dengan audio. Itu ujian juga tu, kita sabar. Kita sabar. Sebab kita nak buat baik kan. Kalau kata hari pertama tu dah tak sabar, siri kedua dah tak ada dah. Kedua dah tak ada dah. Kan. Okey Ustaz, jadi sekarang ni kita tengok di wall kita ni, Walid Rizwan, dia ada tanya tu, Ustaz Rimau ke tu? Dia tanya, ada nama lain Ustaz? Ada kata apa tu, Ustaz Rimau ke? Ustaz Rimau ke tu? Mungkin anak murid ke macam mana? Ustaz Rimau tak ada saya tak ada kena-mengena dengan Tiger ke apa. LTTE pun tak ada Okey, Ruzadatul Sabrina pun ada, terima kasih. Ilhamku, kemudian Lydia pun ada, dan seterusnya kita ada Wiwi Longlong, Aiza Syafia, Don Hans, Cikgu Raimi, Hafiz Abu Zaim, Afiq Ede. Okey, Hafiz Abu Zaim ni tadi dia bagus, dia terus type apa intipati tadi, sabar dengan takdir, sabar untuk tinggal ke maksiat. Okey. Kemudian Don Hans kata hebat dua-dua insan ni. InsyaAllah kita ini pun ujian juga ni. Betul. Sabar. Okey, baik. Walid Rizwan, prinsip kesabaran saya pegang dari dulu, Allah tak akan uji lebih dari kemampuan. Okey. Habib Abu Zaim kata suara DJ tak berapa kuat. Okey, baik, saya cuba rapatkan. Kita tengok dulu. Tak apa. Okay. Yang penting ustaz kita. Okey. Jadi ustaz, sekarang ni kita dah tahu dah apa tentang sabar berbuat baik, sabar jangan untuk tinggalkan maksiat, dan sabar pada takdir. Jadi untuk dalam hal Ramadan yang kali ni yang luar biasa, Ramadan yang luar biasa ni, nampaknya ujian kita ni sangat orang kata perit lah. Nombor satu, kita tak dapat nak pergi ke masjid. Tu kita kena sabar juga kan. Betul. Okey, yang kedua ialah sabar betul orang kata apa, kita dengan dengan arahan kerajaan untuk duduk di rumah. Jadi dekat situ Aziz Mahdi kata sabar 3 kali. Okey, terima kasih Cikgu Aziz Mahdi yang terus bersama dengan kita. Baik, jadi kita nak tengok kepada perkara yang selanjutnya, iaitu bila yang ustaz kata bab ganjaran kesabaran itu. Ganjaran kesabaran itu, dia kadang-kadang
Ada orang dia diuji, diduga, tetapi sebenarnya Allah nak bagi dia sesuatu yang lebih baik. Yang ni kita mungkin minta Ustaz Hashimi kupas sikit. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi bila sebutkan ganjaran tadi, kesabaran tadi, jangan kita risau. Allah Ta'ala ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi setiap apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan berikan kita ganjaran. Tapi kita kena ingat konsep ini, yang baik akan dapat baik, yang buruk akan dapat buruk lah. Jadi orang yang bersabar ni dia buat benda baik tak? Pastinya dia buat benda yang baik. Jadi orang yang bersabar ni apa yang dia dapat? Dia akan dapat syurga. Antara kelebihannya dia dapat syurga. Yang lain bila dia bersabar atas dunia, apa yang dia dapat? Dia tenang hati dia sebab dia sabar, dia tahan diri dia, dia redha ketentuan Allah. Tak adalah teringat-ingat kan. Ni sampai orang kata bini meninggal kan. Sampai dia pun hampir meninggal kan. Dia pun hampir meninggal juga. Meninggal lah. Betul lah. Jadi kita nak kekuatan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita isi diri kita dengan ilmu. Cumanya ada satu kisah yang saya nak kongsikan berkaitan tentang ganjaran orang yang bersabar. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW, Ibn Abbas sebutkan, dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu tentang penduduk syurga, wanita yang termasuk di dalam penduduk syurga, ahli syurga. Jadi Ibn Abbas kata, sahabat berkata, ya, dia mahu. Dan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata wanita yang berkulit hitam itu, dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dan dia cakap kepada Nabi SAW bahawa dia ni ada penyakit. Dia ni penyakit gila lah. Penyakit yang ada on off. Kan? Jadi dia kata bila dia sakit tu, aurat dia terbuka. Jadi bila dalam keadaan itu, dia minta pada Nabi SAW, wanita itu minta pada Rasulullah SAW, doakanlah untukku. Dan Nabi SAW bersabda, jika mahu bersabar, jika engkau bersabar, maka syurga bagi kamu. Jadi apa yang perempuan itu pilih? Dia kata dia pilih sabar. Faqalat asbir. Jadi perempuan itu kata, aku pilih sabar. Dan selepas daripada itu, dia minta pada Nabi SAW supaya Nabi SAW berdoa, kalaulah berlaku penyakit tadi, doalah biar aurat dia tak terbuka. Jadi lihat orang ni, dia diuji oleh Allah SWT penyakit gila. Sebahagian daripada sejenis penyakit mental. Dan kita kena ingat, bila orang dalam keadaan mental ni, dia buat apa tak berdosa. Dia sebab dia luar dia luar daripada luar kawalan dia, dia tak ada akal. Jadi ialah bila tak ada akal, terbuka baju tapi malulah kan. Betul. Dia nak jaga kehormatan dia. Jadi pengajaran daripada hadis yang kita sebutkan tadi, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jadi sabar seseorang itu, dia di dalam dunia akan menyebabkan seseorang itu meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi yang kita dapat pengajaran daripada hadis ini? Jadi bila kita nak ditimpa satu penyakit, kita berdoalah pada Allah Ta'ala. Kerana berdoa juga adalah salah satu cara untuk seseorang itu sembuh. Ditambah dengan kita makan ubat. Ini pun ikhtiar juga, ini pun usaha. Jangan mentang-mentang aku dah ada takaful kan, aku hospital baik kan, aku hospital government kan, aku ubat baik, doktor seorang satu, nurse seorang satu, bilik boleh masuk 15 orang. Diingat yang baik itu ubat-ubatan? Tidak. Jadi gabungkan semua usaha-usaha kita yang betul itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Dan kita kena bertekad, berusaha dengan gigih untuk kita dapat menahan penyakit itu.
Janganlah disebabkan bila kita dah sakit, dah tak ada usaha, dah tak ada harapan lah aku, matilah aku. Putus asa. Putus asa. Jangan Jadi makin kuat kan. Ada seorang penceramah tu, walaupun Allah tak uji dia dengan kanser tapi dia berceramah, memberikan motivasi merata-rata tempat, radio dan sebagainya. Kita pun jadi terinspirasi. Yang sihat ni pun kalau dialah yang tak sihat boleh begitu usahanya, bagaimana pula orang yang sihat. Dan bila kita sebutkan juga, boleh untuk kita minta. Kita ni kalau nak minta doa pada orang yang soleh adalah perkara yang harus. Jadi kita mintalah pada orang yang hidup, yang soleh. Jumpa tuan guru, mintalah doa. Jumpa orang masjid, minta pada didoakan. Jumpa kawan-kawan kita, minta doa. Doakan saya begini-begini. Ini adalah perkara yang diharuskan. Baik. Jadi bila kita sebutkan juga kesabaran tadi, makin tinggi kesabaran seseorang itu, makin berlipat kali ganda lah ganjaran kebaikannya. Jadi orang kata apa, selagi dia boleh dia boleh go on, dia boleh move on. Selagi dia boleh move on. Budak-budak sekarang pakai kan kata boleh move on kan. Jadi maksudnya orang kata apa, selagi dia boleh bertabah, selagi tu lagi banyak dia dapat. Betul. Sebagai contoh, macam kita tengok bulan puasa sekarang ni, ramai bapa-bapa yang dah jadi imam. Alhamdulillah. Jadi dia kena bersabar. Bab sabar ni, cabaran dia cukup hebat ni. Betul. Sebagai contoh kalau kata kita tengok dia orang terpaksa belajar baca balik kan. Ingatkan balik surah-surah lazim surah-surah lazim ni kan. Jadi orang kata apa, dekat situ cabaran gitu. Jadi selagi dia boleh bersabar untuk kebaikan, insya-Allah. Jadi ni ilhamku, dia kata alhamdulillah sabar sentiasa dengan hati yang terbuka selama 7 tahun pendarahan usus, 6 kali operation dan ada 6 anak okey terlentas. Sabar itu indah. Allahu Akbar. Cabaran dia cukup hebat. Allah yarda alaik. Semoga Allah redha pada dia. Ya betul. Jadi kita doakan kepada ilhamku, diberikan Allah kekuatan yang cukup hebat. Kalau difikirkan secara hukum akal, secara akal, pada diri kita ni pun kita tak termampu. Allahu Akbar. Tak mampu. Kita rasa nak menitik air mata kalau kita fikirkan cabaran yang ilhamku kena pada tempat kita. Kalau kena pada tempat kita kan. Jadi itulah salah satu contoh yang mungkin penonton-penonton dan juga rakan-rakan yang bersama dengan kita boleh dapati, iaitu saudara rakan kita ni, ilhamku ni. Jadi Adam Danish Yazid. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Adam, terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan kami. Jadi teruskan Ustaz. Baik. Jadi selain daripada itu, yang macam Ustaz telah sampaikan tadi, bab kita kena menahan kesabaran kita kan. Jadi bagaimana kalau kata dalam satu keadaan itu, apabila dalam situasi tertentu tiba-tiba kita rasa macam hampir-hampir nak putus asa, apa yang patut kita buat Ustaz? Okey. Macam minta tips ni. Okey, baik jadi kita sebutkan ada satu perkara sebelum yang kita nak masuk apa yang cikgu sebutkan tadi. Bila kita nak bersabar ni, jadi mungkin ada orang ingat bersabar ni katalah aksiden contohnya. Aksiden bila dah berlanggar tu, keluarlah daripada kereta. Aksiden kecil ni. Lepas tu pergi marah pula, hamonkan orang kat depan tu. Buta lah, apalah, ginilah, kau tak nampak dia dah tak kira dah orang tua ke orang muda, dia sama. Dah siap keluarkan lock kereta semua. Okey. Jadi dah lepas daripada tu, dah pergi balai, baru dia sabarlah. Sebenarnya itu pengertian sabar yang silap. Kerana Nabi SAW pernah menyebutkan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya bila kita sebutkan sabar itu adalah ketika di awal musibah. Di awal musibah. Jangan orang kata contohlah dia
anak dia meninggal hari pertama sampai hari ketiga punyalah dia punya meroyannya sampai tak ingat dunia. Sampai dia menampur-nampur diri. Lepas tu hari keempat barulah diingat apa, dah selepas tahun barulah sabarlah aku terima takdir. Itu sabar yang kurang tepat, Kurang tepat. kurang cantik. Dia maksudnya sabar yang dah selepas daripada Selepas tu kereta dah keluar bengkel tadi. Baru sabar. Nasib dapat BPN. Dapat aku baiki kereta. Masa tu tak ingat dunia sebelum masuk tu kan. dia mengamuk masa Bila rayuan lulus je okey balik. Itu tak aci gitu Okey. Okey, kita nak kembali pada tips kita ni. Kalau kata kita nak menjadi orang yang bersabar bagaimana kan? Saya ringkaskanlah. Pertama sekali kita kena beriman dengan qada dan qadar. Ini kalau kita beriman settle. Sebab saya pernah dengar banyak kisah yang sedih. Ya, betul. Ada seorang cikgu ni, dia sebut kepada saya, anak pertama dia lahir, berapa jam meninggal. Jadi isterinya itu dia lihat memanglah kesian sungguh kerana berpantang tanpa anak. Jadi orang kata apa macam dia tu pun itu kira tekanan. Betul. Tekanan gitu. Jadi maksudnya bagaimana kita nak redakan diri kita dengan ujian yang dahsyat itu? Kita kena kembali. Qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi kalau kita ada hakikat ni, settle kita. Betul. Memang mudah kita lafazkan hari ni sambil sengih-sengih je ustaz kan sebut. Tak kena pada diri dia. Cumanya setiap orang ada ujian dia. Cuma kita ni kadang ujian kita ni bila dah kena ujian lebih-lebih pula cerita kat orang. Ya, betul. Dia kadang-kadang ujian tu bukan macam contoh bukan sebab miskin je ujian, kaya pun ujian. Betul. Dalam konteks ujian itu kaya merupakan salah satu ujian. Bahkan kaya dalam senang ni pun ujian yang lebih hebat. Tak? Yang tu yang ramai orang kena perhatikan. Betul. Macam sabar ni, sabar ni pun ada banyak bahagian. Betul. Macam contoh dalam usaha dakwah, sabar tu sabar juga kan. Betul. Kita nasihat orang marah kita. Orang perli kita. Kan? Lepas tu bila ajak kebaikan dia marahnya, dia orang kata apa, dia perli gitu. Okey. Jadi okey, yang seterusnya bila kita ditimpa suatu musibah ni, kita kena yakinlah bahawa ada hikmah yang sebaliknya. Ya, betul. Ini hikmah ni serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan jadi kita bila namakan orang-orang beriman ini memang tidak akan terlepas daripada ujian. Daripada ujian. Allah Taala sebutkan afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah Taala, menciptakan kamu suka-suka saja, dan bahkan kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan kepada kita bahawa Allah Taala akan kurniakan kita dengan ujian-ujian. Disebabkan ujian-ujian itulah dapat pahala kita, dapat redha Allah Taala kita, dan kemuncaknya di akhirat nanti kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, kita ada lagi 3 minit lagi. Okey. Kita kena ingat bahawa musibah yang kita hadapi itu tak adalah teruk sangat. Orang lain tu lagi teruk. Maksudnya kalau kata macam kita kata kita sakit, mungkin ada orang lebih sakit. Betul, kita rasa betul, kita kenangkan itu. Betul. Ada orang yang lebih teruk daripada kita. Itu sebagai tips untuk menguatkan diri kita supaya kita boleh bersabar. Jangan kita sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa kepada kemurkaan Allah Taala. Dia macam kita sebutkanlah sekarang ni Melaka tengah popular kan. Ya. Pasal ada betul-betul macam ketegangan di dalam ketegangan di dalam sidang tu kan. Betul. Jadi kalau semua bersabar tu rasanya tenang kan? Betul. Semoga Allah bagi petunjuk pada kita semua kan. Sebab
sebab dia semua contoh depan mata tu. Okey, jadi kita teruskan dengan apa tips yang Okey. seterusnya. Tadi sebutkan rasa apa yang kita kena uji tu rasa ringan orang lain dia lebih teruk lagi. Okey. Dan yang keempatnya, ketahuilah bahawa semakin kuat iman kita, semakin itulah kita diuji. Betul. Wih, orang yang tinggi-tinggi kan imannya memang lagi kuatlah ujiannya. Macam kita tengok skema gaji dah kan. Ya. Lagi hebatnya cabaran dia orang belajar, lagi tinggi dah gaji dia kan. Betul. Tu kan. Tu yang kadang-kadang kita nak memahamkan, tidak ada benda yang senang untuk senang. Betul. Kan. Betul. Dan tidak susah untuk menjadi susah Tak susah untuk menjadi susah. Okey, yang seterusnya yakinlah di sebalik kesulitan yang ada tu ada jalan keluar, ada kemudahan apa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Alam Nashrah, surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya pada kesulitan itu, kesusahan itu ada yusra, ada kemudahan. Dan Allah Taala ulang lagi pada ayat yang seterusnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Nak ceritakan mudahnya jadi kita kena sabarlah. Jadi ada satu kisah juga sebutkan apa berlaku di ketika mengerjakan umrah. Ya, betul. Si Fulan ni katanya beg duit hilang. Jadi bila beg duit hilang ni, bagilah tahu kawan-kawan, beg duit aku hilang. Bila beg duit aku hilang ni, kawan pun cakap lah, kalau kau nak pinjam duit, sikit-sikit aku ada, kan. Jadi dia pun kata apa nak cari beg duit juga, usaha juga. Pergi tanya dekat siapa-siapa yang pergi umrah dekat Masjidil Haram tu, dia ada satu lost and found office. Okey. Dia macam ada kaunter ada tulis apa Idarah Al-Mafqudat. Tempat apa ataupun dia translate dalam bahasa Inggeris lost and found office. Wah, saya pun kalau dalam bahasa Melayu jumpa dan hilang. Oh, jumpa dah hilang Jumpa dah hilang. Jadi apa tu, tiap-tiap waktu katanya si Fulan ni pergi tanya ada tak saya punya beg duit. Dia kata tak ada jumpa, tak ada orang pulangkan. Tetapi dalam perjalanan nak pergi menuju ke kawasan office tadi, pejabat tu tadi ada diletakkan iklan bahawa ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, orang yang beristighfar itu akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi dekat tempat baik, dia pun yakin istighfarnya, minta ampunnya pada Allah Ta'ala, tak semena-mena jumpa orang bagi dia duit. Jadi itulah yang nak ceritakan, ada dalam kesusahan itu ada kemudahan. Dia maksudnya di situ dia diuji dengan keyakinan pada Allah Ta'ala juga. Betul. Dan ujian kesabaran kan. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang macam Ustaz kata tadi, bilanya berlakunya benda tu terus awal waktu tu. Bukan dah selepas tu. Bukan hilang je beg duit, namanya dekat apa Arab Saudi, nama je Mekah, Rani orang ambil. Dia pula bandingkan kat Jepun, kau tercicir haram tak hilang. Jangan kita sampai begitu. Betul. Jadi di situlah orang kata apa, ujian dia, dan dekat situlah ujian kesabaran yang disebutkan oleh Ustaz Hashim tadi. Jadi ada ada orang kata apa, biasalah benda ni berlaku dalam masyarakat kita rasanya. Dan selalu rasanya kita tengok dalam, macam kita tengok Facebook, macam media sosial kan. Oh ni dah marah, marah sekali tengok benda tu tak betul. Habis. Jadi pastikan dululah kita sabar dulu. Awal-awal belum apa-apa, kita sabar dulu. Belum mengata apa. Yalah, kalau kata macam contoh yang terbaru yang masa kita awal PKP itu, apabila ada isu pengendali catering ni apa semua tak dapat nak kembalikan duit deposit kan. Jadi dekat situ ada konflik. Jadi masing-masing dah dua-dua pihak hilang sabar. Dekat situ itu sebagai kita kata apa, kita kena bertenang lah. Betul lah. Ujian itu ujian. Betul, ujian.
Okey, baik. Yang seterusnya kita kena bila berlakunya musibah tadi. Okey. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan ini bukanlah ucapan ketika orang meninggal dunia sahaja. Ni nak kena betulkan ni. Minta Ustaz Hashimi betulkan pemahaman ni. Saya pun dulu ingat bila disebut innalillah orang meninggal, kan? Tak. Kalau aksiden innalillah, jatuh dalam parit innalillah. Kita pula ada orang kata tadi aku nampak aksiden. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang tu cakap innalillah, kita tanya, meninggal? Tak ada, cedera ringan je. Ya Allah, tak payahlah sampai innalillah. Dia sebenarnya innalillah ini, ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un ini mengingatkan kita kepada bahawa Allah Subhanahu Wa Taala empunya segala-galanya. Ya, betul. Bila-bila masa saja dia nak tarik, sekelip mata dia boleh tarik. Mengembalikan redha kita. Maksudnya kita nak membuat refleksi redha kita tu. Betul. Jadi macam sebagai contoh, ada juga satu keadaan itu dulu Ustaz. Ya. Bila satu imam, ni ada orang sedekahkan makanan dekat masjid. Jadi bila sedekahkan kat masjid, jadi imam pula dia sebutkan, okey, marilah tuan-tuan dan puan-puan semua kita sedekahkan Al-Fatihah buat orang yang bagi buat jamuan ni. Orang yang buat jamuan tu demam 2 hari. Ni serupa juga macam innalillah ni kan. Jadi pemahaman masyarakat Melayu tau, bukan masyarakat Islam. Betul. Masyarakat Melayu tu tu yang kita nak kena perbetulkan sedikit lah. Bila sebut innalillah belum tentu mati. Belum tentu. Dia sebab apa sahaja, bukan nyawa sahaja. Ada lah kawan nak dia marah tau. Kau ni memang nak aku mati dia kata, aku jatuh motor, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau memang suka aku mati jadi hal pula kat situ. Dia salah faham. Jadi orang Jasin jangan buat malu orang Jasin. Jadi lepas ni ada innalillah, termasuklah apa segala musibah kita akan sebutkan, kerana semuanya daripada Allah. Kita dapat harta rumah besar juga daripada kurniaan Allah Ta'ala, kan? Bukan daripada diri kita semata-mata. Baik. Baik, yang terakhirnya saya nak sebutkan bahawa yakinlah bahawa pahala ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan itu sangatlah besar. Kerana Allah Taala sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabirun ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala pada orang-orang yang bersabar itu pahala yang bighairi hisab, yang tiada sempadan. Ataupun kata seorang ulama ini tidak bertebing. Tidak bertebing, betul. Tak ada orang apa, tak ada hadnya. Subhanallah, lagi tinggi kesabaran seorang itu. Jadi nak jawab juga kepada masyarakat kita, sabar aku ni ada tahap, kau jangan yang itu kena tengok balik lah. Dan sebenarnya bila kita bersabar ni bukan kita tak ambil tindakan. Ada orang terajang kita kan, pancitkan tayar kita, buat zalim pada kita. Bukan kita tak ambil tindakan, telefon polis. Maksudnya hati kita tu sabar. Bukanlah kita menyalahkan, kenapalah orang musuh aku macam ni. Macam orang putih kata cool cool kan. Dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi orang kata apa, sebagaimana tengok dengan cabaran-cabaran hari ni, mungkin ialah dengan media sosialnya, dengan keadaan, jadi mengata orang ni pun dah jadi orang kata apa, bersepah-sepah lah kan. Jadi lagi banyak cabaran kita, cabaran pada hati kita kan. Betul. Jadi lagi tinggi kesabaran kita, lagi banyaklah peluang insya-Allah yang Allah bagilah. Yang paling penting kita nak betulkan tu, bila innalillah tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu bukan untuk mati bukan untuk mati saja. Kemudian kalau kata kita baca, okey, terima kasih pada sahabat kita, jadi kita sedekahkan Al-Fatihah pada dia, pun bukan sebab dia bukan sebab dia bakal mati. Kerana yang baca doa tu pun akan mati. Yang baca doa tu pun akan mati. Jadi kita nak membetulkan konsep ni. Jadi orang kata apa, kita pun sudah berada di pengakhiran rancangan. Jadi mungkin sepatah dua kata daripada Ustaz Hashimi untuk pesanan pada rakan-rakan kita.
Okey, untuk akhirnya saya nak ingatkan diri saya dan kepada kita semua bahawa kita dah berada di penghujung Ramadan ataupun 10 yang terakhir. Ada janji Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh hebat, iaitu malam Lailatul Qadar. Kita burulah malam itu, kerana bagaimana nak tahu keadaan iman seseorang itu, lihatlah dia gemar ke tidak pada tawaran-tawaran istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan indahnya Ramadan kali ini, kita keseorangan. Adalah hikmahnya itu untuk mendidik diri kita supaya beribadah di depan manusia, di khalayak manusia, sama seperti di belakang manusia. Ini satu peringatan untuk diri saya kan. Nampak masa jadi imam pakai jubah serban, tapi kat rumah pakai baju pagoda kan. Itu pun nasib baik. Itu nasib baik, tak tersalah ambil yang kain lap punya. Kalau tidak pagoda yang penuh dengan lubang-lubang. Aja kacau. Jadi ini sebagai ingatan, depan orang bacanya panjang-panjang. Ustaz kan, saya ingatkan diri saya terlebih dahulu. Dan begitulah bagaimana kalau kita dalam keadaan sendirian. Mudah-mudahan ini ujian kepada kita yang terkandung hikmah yang sungguh banyak, mendidik kita supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa lagi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap, saya mohon ampun maaf dan mohon diperbetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di skrin kita Ustaz Walid Rizwan mengata, dia ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Cikgu Nasar dengan perkongsian ilmu petang ini. Moga Allah memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terima kasih kepada semua penonton dan juga pendengar yang bersama dengan kita dalam siri penghayatan, program penghayatan Ramadan 1441. Sebenarnya bila kita tengok 1441 Hijrah ni, 1400 tahun dah ni kita dengan Rasulullah kan. Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betul Rasulullah mendoakan kita sebelum dia wafat lagi. Kita ni kadang-kadang kita lah terlupa kan. Nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ke atas Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi sebagai ucapan terima kasih kepada semua penonton-penonton, terima kasih juga kepada Ustaz Hashimi di atas perkongsian itu. Jadi kepada anda mungkin terlepas, boleh menyaksikan di ruangan di page Jasin Daily, yang mana program ini adalah anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, Persatuan Pancawarisan Melaka dan juga Majlis Agafa Jasin. Jadi kita akan berterusan selepas ini. Kita akan bersama dalam siri Info Netizen selepas ini yang akan membawakan pengarah kebudayaan dan kesenian negeri Melaka. Jadi insyaAllah jumpa lagi Ustaz Hashimi. Kita ada lagi berapa? Lagi seminggu lagi Ustaz. Tapi tajuk-tajuk kita ni sebenarnya kita nak kupas lagi dalam ni, sebenarnya banyak masa lagi nak pakai. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sudah